If you have ever heard of people telling you to use Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa rzuqna fahman nabiwasi'a. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di petang ni ataupun tengah hari ni kita sambung kembali kuliah ilmu faraid, sambungan muka surat 32. Muka surat 32, tak sempat lagi habis ayat yang ke apa ni, yang ke-11, yang ke-12, sorry, yang ke-12. Dalam ayat tu baris yang ke-1, yang ke-5 yang ke-5 daripada bawah, baris yang ke-5. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Okey, kalau dalam terjemahan itu yang bawah sekali, baris yang kedua daripada bawah. Jika seseorang mati, baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki, yakni seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing 1/6 harta daripada pusaka yang ditinggalkan. Baik. Wa in kana rajulun yurathu kalalah, kan? Jika seseorang mati, dia mati baik sama ada lelaki ataupun perempuan, tak kira yang mati tu lelaki ke perempuan, dia punya hukum sama je. Kadang-kadang saya terima juga soalan, ustaz, kalau yang mati ni perempuan, kan, macam mana bahagian faraid waris dia? Macam seolah dia faham kalau mati tu lelaki, waris tu bahagian dia lain. Kalau mati tu perempuan, waris dia lain. Tak, dia sama je. Mati lelaki ke atau perempuan, dia punya tu waris sama. Kalau mati lelaki ada anak, anak bahagian dia sama. Kalau mati tu yang perempuan ada anak pun bahagian dia sama je. Cuma suami isteri je lah berbeza, kan. Kalau meninggal tu lelaki, isterilah, kan. Kalau meninggal tu perempuan, suamilah. Jangan ada sama pula, tak ada. Yang tu je berbeza. Yang lain sama je. Si mati tu meninggalkan ada ayah atau ada mak. Suami, kalau lelaki tu dia pun ada ayah ada mak. Yang perempuan pun ada ayah ada mak. Dan seterusnya, ada adik-beradik dan sebagainya. Tak kira lah. Okay, sama je. Yang paling penting waris tu. Yang waris tu siapa dia? Yang hidup tu. Yang meninggal tu tak kira. Kadang-kadang dia apa ni tak faham, kan. Dia ingatkan berbeza dia punya bahagian tu. Tak, sama je. Okey, baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Ini panggil dia terjemahan perkataan al-kalalah. Okey, al-kalalah. Terjemahan dia tu ataupun tafsir dia, al-kalalah maksudnya apa dia? Si mati yang tidak mempunyai ayah dan ke atas dan juga tidak mempunyai anak dan ke bawah.
Tak kira lah anak lelaki ke anak perempuan. Dan juga tetapi mempunyai seorang saudara lelaki, ada seorang adik-beradik lelaki, tapi adik-beradik lelaki ni seibu. Baik, dalam ilmu faraid ataupun berkenaan dengan waris, untuk adik-beradik si mati dia ada perbezaan hukum di kalangan mereka. Sebab adik-beradik ni ada 3 kategori. Yang pertama seibu sebapa. Saya seibu sebapa, yang kedua sebapa, yang ketiga seibu. Dan hukum ketiga-tiga jenis adik-beradik ni tak sama, berbeza. Terutama yang seibu ni. Yang seibu tu berbeza sedikit. Jadi kena jelas. Dia tak boleh sama. Tu sebabnya kalau kita kalau adalah seorang meninggal dunia, dia ada adik-beradik, kena jagalah. Kemungkinan adik-beradik tu ada adik-beradik seibu. Contoh kan, macam dia ayah dia berkahwin. Ayah dia berkahwin, ataupun kalau malam macam kes ni mak dia lah, mak dia. Kan mak dia sama ada dia perkahwinan sekarang ataupun perkahwinan yang lepas kan. Mak ayah dia sebelum ni dia berkahwin dengan orang lain, so dia ada anak kan, ada anak, kemudian bercerai ataupun meninggal suami mak dia, kahwin pula dengan ayah kita kan, lahir kita. Maknanya kita dengan anak mak tu adalah adik-beradik seibu. Ataupun ayah kita meninggal, mak kita bercerai dengan ayah kita, mak kita pun kahwin lain kan, lepas tu ada anak. Dia anak tu adalah adik-beradik seibu. Walaupun kan orang kata tak pernah bertemu kan, mak tu lari terus, bergaduh sampai lari ke apa, contohlah kalau dulu kahwin dekat Selangor kan, lari ke Perlis kahwin kat sana. Walaupun tak, orang kata tak ada, orang kata tak berhubung, tetapi ikatan, yang pertama ikatan mak kita tu, yang kedua ikatan anak dia tu, adik-beradik kita adalah adik-beradik seibu. Dia ada hak. Dia ada hak, tapi dengan syarat lah, kalalah, maknanya tidak ada apa ni, si mati tidak punya ayah dan tidak punya anak. Kalau ada ayah, kalau ada anak, apa jadi? Adik-beradik seibu tak dapat. Kalau kita meninggal, ayah ada ataupun ada anak, kita ada anak, maka ketika tu adik-beradik terhalang. Dia waris tapi terhalang dengan sebab ada ayah pun ataupun ada anak. Ataupun kita ada datuk. Dia ayah ni ayah dan ke atas, datuk, moyang dan terusnya. Ada anak ke bawah, anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki. Tapi kalau tak ada kan, kalau mereka tu tak ada atau meninggal dulu, maka adik-beradik seibu boleh dapat pusaka. Ada juga saya pernah terima kes kan, saya tanya ada tak ni adik-beradik yang pernah tak kahwin tu, kena siasat dahulu kan. Kalau contohnya terutama kalau dia tak ada ayah ataupun tak ada anak kan, kita kata ada adik-beradik kan, ada adik-beradik kena detailkan. Mak pernah tak berkahwin sebelum ni kan, pernah tak berkahwin? Kalau pernah berkahwin, mana ayah tiri lah kan, ada ayah tiri, ada tak anak? Kalau ada anak, maknanya dia ada adik, adalah adik-beradik seibu kan. Tak tahu ustaz, tahu dia ada anak tapi kita orang tak tahu dekat mana. Kalau tak tahu kat mana, memang kita tak boleh nak selesaikan, sebab kita nak pastikan ketika si mati meninggal dunia, adik-beradik seibu tu masih hidup ke dah mati. Kalau dah mati, mati bila? Mati sebelum yang ni mati ke ataupun dia mati dulu? Sama juga, dia mati dulu ke atau mati kemudian? Nak kena detailkan, sebab dalam faraid dia kena jelas. Bila si mati tu meninggal, waris tu kena yakin bahawa dia hidup. Waris tu hidup. Kalau waris tu tak yakin, tak pasti, maknanya kita tak boleh nak selesaikan. Saya pernah terima soalan, tapi berkaitan dengan kematian yang berlapis lah. Kematian berlapis. Kita selidik lah satu, sampailah satu lapisan tu, kematian tu, saya tanya, dia ni dah kahwin ke belum ni yang mati ni? Lepas tu dia jawab, saya tak pasti ustaz, saya rasa dia dah kahwin. Kalau dia kahwin, saya kena pastikan dulu. Apa? Yang pertama, perkahwinan tu sah ataupun tak. Baik, kalau sah, ada tak berlaku perceraian sebelum dia meninggal? Okey, kalau sah, ada tak dilahirkan zuriat, ada tak anak? Jadi kat situ dia berkaitan kan. Kalau dia ni ada perkahwinan, kalau sah, dia waris dia, isteri tu ada hak.
Kalau ada anak, anak tu ada hak. Ini kalau dia tak pasti, okey, saya kata saya tak boleh nak kirakan, saya kena tunggu jawapan yang pasti barulah kita boleh kira. Kalau tak pasti, kita daripada situ kita akan tertangguh lah. Tak boleh nak buat, tak boleh nak jawab. Itu sebabnya dalam faraid ni dia menjaga silaturahim. Terutama adik-beradik. Jaga, jangan kita terputus. Kalau adik-beradik kandung memanglah yang ni adik-beradik sebapa, adik-beradik sibu ni jangan putus. Kemungkinan mereka ada hak. Ada hak. Bukan bermaksud kalau waris yang lain tu tak perlulah kan, contohnya yang tiada hak kan, contohnya macam saudara ataupun anak saudara perempuan kan. Dalam faraid anak saudara perempuan bukan waris. Bukan waris. Dia anak saudara perempuan bukan waris. Dia ialah ahli keluarga tapi dia bukan waris. Tapi bukan bermakna kita tak boleh ambil beratlah tentang anak saudara perempuan ni. Jangan. Jangan. Kena ambil berat jugalah. Cuma dalam faraid ni dia lebih menjaga kebajikan ahli waris. Daripada situlah apabila kita dah contohkan anak saudara lelaki kan dia waris. Daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa dan juga sebapa dia adalah waris. Dia ada saudara perempuan, dia bukan waris. Tapi bukan kata kita membiarkan meninggalkan anak saudara perempuan tu, tak. Kita jaga juga. Tu apabila kita dah tengok kepada anak saudara lelaki, tentulah kita akan tengok yang waris-waris ataupun ahli keluarga yang lain. Baik. Si mati ni kembali balik. Dia tidak ada ayah dan ke atas dan tidak ada anak dan yang ke bawah. Maka si mati dia ada seorang saudara lelaki, seorang adik-beradik lelaki atau seorang adik-beradik perempuan seibu. Seorang adik-beradik lelaki seibu ataupun seorang adik-beradik perempuan seibu. Berapa bahagian untuk adik-beradik ni, yang lelaki ataupun yang perempuan ni? Maka bagi seorang, bagi masing-masing 1/6. As-sudus 1/6. 1/6 harta daripada si mati itu. Dia dapat 1/6. Itu kalau seorang, tak kira lelaki ataupun perempuan. Dia berbeza kalau adik-beradik lelaki sebapa dan seibu sebapa, dia akan dapat secara asabah, secara baki dia akan dapat. Kalau ada ni baki. Kalau adik-beradik seibu, lelaki seibu dapat 1/6 kalau seorang. Kalau adik-beradik perempuan pun seorang dapat 1/6. Tapi kalau adik-beradik perempuan seibu sebapa ataupun sebapa, bahagian dia lain. Kalau dia seorang 1/2, kalau ramai 2/3 bagi sama rata. Lepas tu pula kalau ada adik-beradik seibu sebapa seorang, adik-beradik sebapa seorang, dia lain pula. Iaitu yang seibu sebapa 1/2, yang sebapa 1/6. Tak apa, itu nanti kita akan tengok nanti insya-Allah. Baik. 1/6. Kalau lebih macam mana pula? Si mati ada 2 orang adik-beradik seibu sahaja, seibu saja, lebih daripada seorang. Ataupun seorang adik-beradik lelaki seibu, seorang adik-beradik perempuan seibu. Macam mana pula? Ini jawapan dia. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, tak kira lah lelaki saja lebih pada seorang, perempuan saja lebih pada seorang, ataupun campur lelaki seorang, perempuan seorang, jumlah mereka lebih daripada seorang, 2 orang, maka mereka bersama-sama, yakni berkongsi dalam bahagian yang 1/3 itu. Dia kongsi 1/3 bagi sama rata. Adik-beradik si ibu ni pembahagian dia bagi sama rata. Dia bukan lelaki lebih pada perempuan. Dia bukan lizakari mislu hadzil unsayain. Kalau adik-beradik seibu sebapa dan sebapa, memang bahagian dia lelaki mesti dapat 2 kali ganda daripada perempuan. 2 kali ganda daripada perempuan. Itu dalam ayat yang lepas ini, 176. Tetapi adik-beradik seibu, lelaki dengan perempuan, bahagian mereka akan berkongsi sama rata. Berkongsi sama rata. Ingat tu. So dalam faraid ini, saya selalu sebut, dia bukan semata-mata lelaki mendapat lebih daripada perempuan. Dia ingat tapak tangan kita ni ada 5. Ada kalanya lelaki dapat, perempuan tak dapat. Ada kalanya lelaki dapat lebih daripada perempuan. Perempuan dapat sedikit. Ada kalanya lelaki dengan perempuan sama banyak. Sama banyak ni. Adik-beradik seibu. Dan ada kalanya perempuan dapat lebih daripada lelaki. Ada.
daripada lelaki. Perempuan dapat lebih daripada lelaki. Ada kalanya perempuan dapat semua, lelaki tak dapat langsung. Itu faraid. Itu faraid. Okey. Okey, setelah dipenuhi wasiat dan dibuat olehnya atau dan setelah dibayar hutangnya. Jadi semua tu pembahagian pusaka tu, ini 4 kali sebenarnya Allah telah berfirman. Ini kali yang keempat ni Allah kata. Nak faraid kena bayar hutang si mati dulu. Kalau dia ada buat wasiat, laksanakan wasiat dulu. Dah ada baki, barulah difaraidkan pada ahli warisnya. Kalau dalam ayat ni seolah-olah macam wasiat dulu, barulah hutang kan? Tak. Hutang dahulu baru wasiat. Adakah ayat ni salah? Tak salah. Cuma hikmah dia kenapa dalam ni Allah mendatangkan wasiat dulu sebelum hutang, tapi yang diamalkan oleh Rasulullah bayar hutang dulu baru wasiat, sebab nak memberi pengetahuan, penjagaan kepada waris supaya wasiat perlu dilaksanakan juga. Wajib kita laksanakan wasiat. Waris laksanakan wasiat wajib apabila kena syarat-syarat dia. Memang waktu wasiat, contoh ayah kita, dia buat wasiat sunat. Asal dia wasiat ni kan, ayah kalau meninggal nanti, ayah nak tanah ni kau buatlah madrasah ataupun buat pusat tahfiz kan, tanah ayah ni ada kat belakang rumah ni kosong ni kan, buatlah apa ni, kalau ayah mati buat pusat tahfiz. Hukum dia apa? Sunat. Dan ayah meninggal, bila ayah meninggal, kita cek wasiat dia kena dengan syarat-syarat dia. Tak lebih 1/3, bukan wasiat pada waris, wasiat pada benda yang kebaikan, buat pusat tahfiz, maka hukum waris wajib laksanakan wasiat tersebut. Wajib. Tapi ayah cakap mulut saja, cakap mulut pun dikira sah juga. Ayah tak sempat buat dokumen, buat surat wasiat sah. Okey, dia bukan disyaratkan kena ada surat wasiat, dokumen wasiat, tak. Kalau dia cakap macam tu, dalam keadaan dia waras, adalah syarat-syarat dengan waras, dengan rela hati, dia nak buat wasiat apabila dia telah meninggal dunia, maka bila cukup syarat-syarat je, wasiat tu menjadi sah dan wajib waris laksanakan. Sebab tu Allah datangkan wasiat ni dalam keadaan pertama. Takut-takutlah, ayah waktu hidup tu dia kata wasiat nak buat pusat tahfiz, kan hukum dia wasiat kan sunat. Jadi tak apalah, tengok tanah belakang rumah tu harga 4 juta kan. 4 juta kan. Kelabu mata lah kan. Anak ahli waris yang ustazah semua habis cabut kopiah, tudung muka cabut habis kan. Okey, tu kena jaga. Hukum dia adalah wajib tapi dengan syarat-syarat je lah kan. Jangan main-main. Okey, tu sebab dalam ayat ni Allah datangkan dahulu wasiat, barulah hutang. Tapi ikut susunan dia, bayar hutang dulu. Dah bayar hutang baru buat wasiat. Ghairu mudar, apa maksud dia? Ghairu mudar tu wasiat yang dibuat olehnya dengan tiada menyusahkan. Yang tiada menyusahkan ni wasiat Ghairu mudar tu wasiat yang tidak menyusahkan kepada ahli waris. Ni. Ini nak dalil bagi menunjukkan hukum dia haram berwasiat apabila dalam wasiat tu kita menyatakan menghalang harta pusaka jatuh kepada ahli waris, ataupun menyekat ataupun mengurangkan bahagian. Contoh, kalau ayah meninggal dunia, dia mungkinlah berasa hati dengan anak dia. Contoh yang nombor 2. Bukan ada anak nombor 2 kat sini, tak ada kaitan tak ada kaitan. Contoh, okey. Nombor 2 dia kata, ayah kalau meninggal, angah ni ayah tak nak bagi duit. Harta ayah haramkan. Pernah dengar tak? Dalam drama kan. Aku haramkan harta aku kalau aku meninggal dunia. Aku wasiat tu wasiat. Dia kalau walaupun dia tak cakap wasiat, dia kata kalau aku meninggal dunia aku haramkan harta aku, itu wasiatlah. Kenapa wasiat? Sebab dia kaitkan dengan kematian dia. Walaupun dia tak sebut wasiat. Kadang-kadang orang kata, ustaz, dia tak cakap pun wasiat kan. Dia tak cakap wasiat, tak jadi wasiatlah. Tapi dia cakap tak lepas dia mati. Dia ada cakap ustaz, tapi dia kata hibah. Aku hibahkan lepas aku mati. Itu jadi wasiat, bukan hibah. Sebab apa? Sebab dikaitkan selepas kematian. Okey, perkataan yang ada selepas kematian itu adalah wasiat.
Jadi aku haramkan harta aku ni pada anak aku Angah ni, seluruh harta aku haramkan dia. Kenapa ayah? Faham lah dia tu kan. Derhaka. Aku hajar apa semua dah, macam-macam lah kan. Tak ada anak yang paling derhaka muka atas muka bumi ni, dia lah kan. Okey. Jadi wasiat pada ketika tu Allah kata ghaira mudar, hukum dia adalah haram. Haram hukum tu. Haram hukum ni wasiat macam tu. Memang asal wasiat sunat, tapi wasiat ni jadi haram. Kenapa haram? Sebab dia menghalang hak waris. Tu kita jaga. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau kita terlampau marah pada anak-anak, jangan sebut perkataan tu. Sebab ada dalam hadis yang lain Nabi kata, lebih kurang lah mafhum dia, kalau kita wasiat macam tu, ketika kita nak meninggal dunia, amal ibadah kita selama 60 tahun kalau tak silap saya, semua akan terbatal. 60 tahun sia-sia. Kita ibadah selama 60 tahun, dekat-dekat mati kita wasiat macam tu, kosong. Zero. Itu dah ada dalam hadis. Saya tak pasti 60 ke 80 macam tu lah. Tapi banyak lah kan. Rugilah kita buat amal selama 60 tahun, berpuluh-puluh tahun, tetapi dekat-dekat nak mati jadi kosong. Langsung keluar dekat padang mahsyar, tengok-tengok, mana amalan aku ni kan. Kosong kan. Mana solat aku, mana sedekah aku, mana puasa aku. Tak ada. Tanya malaikat kata, ni waktu kau nak mati tu kau buat wasiat macam ni, marah sangat kat anak kau, kau buat wasiat, kau tak nak bagi harta pusaka kepada dia, habis langsung. Jaga-jaga. Itu dalam hadis. Ini dalam Quran Allah pun berfirman ghairu mudar. Tidak boleh wasiat yang boleh menghalang harta pusaka kepada waris. Ataupun kita mengurangkan. Bukan saya tak bagi langsung Ustaz, saya bagi sikit je Ustaz. Pun tak boleh. Okey, tak boleh. Okey, jaga-jaga. Memang asal wasiat tu sunat, tapi ada kalanya boleh jadi haram, ada kalanya boleh jadi makruh, ada kalanya boleh jadi harus, ada kalanya jadi wajib wasiat tu. Ketika mana wajib wasiat? Ketika kita ada hutang. Kita ada hutang, ada sini yang tak ada hutang kat tangan. Ada hutang dan kita rasa waris kita tak mampu nak bayar hutang kita dengan harta pusaka kita tu lah. Contohnya kalau aku mati ni, aku rasa waris aku ni, aku ada duit nak boleh bayar hutang tu kan, tapi rasa ni dia bolot kat dia seorang harta tu kan. Maka ketika tu wajib buat wasiat untuk bayar hutang kan, untuk bayar hutang. Sebab memang kita kena laksana hutang tu wajib dibayar dengan harta pusaka kita tu. Melainkan kalau kita rasa ni waris aku ni berjuruh orang dia kan, solehah semua, kalau aku mati dia boleh bayarkan hutang aku. Bukan bayangan duit dia, bayangan harta pusaka kita lah kan. Harta pusaka kita tolak hutang dulu. Kalau rasa macam tu, tak wajib buat wasiat. Tapi kalau tengok, ini anak aku duk hari-hari tanya, mak punya tanah tu berapa ekar kan. Esok harga ni, hari ni berapa mak tanah tu. Lusa tanya pula, esok harga berapa pula tanya. Itu nampak sangat lah kan. Saya pernah dengar juga kan, ayah meninggal, anak-anak dapat kan, anak-anak berebut harta pusaka. Lepas tu orang kata lah, ni ayah ada hutang, ayah ni kena bayar ni. Tu anak jawab apa? Anak yang soleh-solehah ni cakap apa? Hutang tu antara ayah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jangan. Tak. Kita kena bayar dengan harta pusaka si mati. Walaupun hutang tu akan menghabisi seluruh harta pusaka. Betul? Kena bayar. Sebab hukum membayar sunat, membayar hutang adalah wajib. Nafsul mu'mini mu'allaqatun ala dainihi hatta yuqda anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jiwa orang yang beriman itu terikat dengan hutangnya. Sehingga mana? Sehingga hutangnya dilaksanakan, diselesaikan. Nabi kata. Dalam hadis lain Nabi kata, orang yang mati syahid tu hutang ni, segala dosa-dosa akan diampunkan orang yang mati syahid. Besar dia punya ganjaran orang mati syahid. Tetapi kecuali satu, hutang. Hutang takkan diampunkan. Takkan diampunkan. Kalau ada hutang, kena bayar hutang tu. Banyaklah hadis-hadis ataupun kisah berkenaan dengan hutang ni, kena laksanakan juga. Baik. Jadi ketika tu, apabila kita rasa waris kita, ataupun kita tak ada siapa-siapa, macam contohnya kita ni tak ada waris, kita
seorang diri contohnya. Maka kita tu, dan kita ada hutang, maka tu wajib kita buat wasiat supaya apabila kita meninggal ada orang boleh laksanakan membayar hutang kita tu. Okey. Itu masuk ghairu mudhar. Dalam 3 lagi ayat tu Allah tak nyatakan ghairu mudhar. Min ba'di wasiyati yusi biha audain kan. Ayat ni min ba'di wasiyati yusa biha audain. Maksud itulah ghairu mudhar tu, ghairu mudhar dalam ayat yang ketiga ni, yang keempat ni. Yang mana tidak menyusahkan, maksudnya wasiat bukan hutang hutangnya dengan tidak menyusahkan wasiat, bukan maksudnya tu kalau ni tanda bukan yang tidak menyusahkan tu, maksudnya wasiat yang tidak menyusahkan waris. Apa maksud menyusahkan? Yang pertama menghalang hak waris, yang kedua mengurangkan hak waris. Tu. Demikianlah ketentuan Allah, dan Allah Taala Maha mengetahui, Maha menyantun. Okey. Wasiyatan minallah, ini dalil menunjukkan pembahagian pusaka secara faraid adalah wajib. Wasiyatan minallah, ketentuan daripada Allah. Walaupun perkataan itu wasiat, wasiat, tapi kalau daripada Allah Taala menunjukkan kewajipan, ketentuan daripada Allah Taala. Dan Allah Maha mengetahui. Wallahu alimun. Nak menunjuk apa? Isyarat apa? Kita ni Allah Maha tahu, kita ni Maha tak tahu. Kan? Maha jahil, maha bodoh kita ni. Jadi buat apa kita nak pandai-pandai bahagi pusaka tu ikut kita je. Janganlah, kita serahkan pada Allah Taala. Lagi maha penyantun. Okey, itu dalam ayat yang ke-12 surah An-Nisa. Okey. Dan seterusnya ayat yang ke-176. Ini yang menarik. Dia lompat. Dalam ayat faraid itu ada tiga ayat yang berkaitan, yang cerita tentang pembagian pusaka secara detail. Pertama ayat yang ke-11 dah lepas. Kemudian yang ni ayat yang ke-12. Dan ayat ketiga iaitu bukan ayat ke-13. Ayat yang ke-176. Ayat yang ke-176 iaitu ayat yang terakhir dalam surah An-Nisa. Okey. Apa hikmah dia? Wallahu alam. Sampai sekarang saya tak tahu. Tak jumpa lagi. Apa hikmahnya Allah mendatangkan ayat faraid ni pada last sekali dalam surah An-Nisa. Jadi kalau saya jumpa, saya share lah, insya-Allah. Okay. Dan yang ni pendek sedikit. Okay, Allah berfirman, yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hazzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Ayat ke-176 surah An-Nisa. Maksudnya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Tadi dalam ayat yang ke-12 ada kan perkataan al-kalalah, iaitu seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai bapa dan anak, bapa dan ke atas dan anak yang dan ke bawah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Allah akan memberikan hukum. Fatwa ni hukum lah, berkaitan dengan kalalah, orang yang meninggal tidak ada ayah dan anak lelaki. Mana jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak, dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, dia ada adik-beradik perempuan, yang mana seibu sebapa ataupun sebapa. Kalau seibu tadi dapat apa ni? Seibu. Kalau seorang tak ingat dah Ustaz. 1/6. Kalau seibu 1/6. 1/6. Okey, ni kalau seibu sebapa ataupun sebapa dapat berapa? Maka bagi saudaranya yang perempuan tu, 1/2. Dapat 1/2, tak sama. Adik-beradik perempuan seibu sebapa ataupun sebapa, ada seorang saja dia dapat 1/2. Adapun adik-beradik perempuan yang seibu dapat 1/6. Dia berbeza, dia berbeza.
Jadi kena ingat. Kena ingat. Daripada harta yang ditinggalkannya. Itu perempuan. Lelaki dapat berapa pula? Lelaki dapat berapa pula? Kalau saudara lelaki seibu, dia akan dapat 1/6 kalau seorang. Dan saudaranya yang lelaki, yakni daripada seibu sebapa ataupun sebapa. Okay. Dia dapat apa? Mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Dia dapat semua. Kalau dia ada seorang lah. Kan? Ataupun ada beberapa orang saudara lelaki, mereka akan dapat semua dan dibahagi sama rata. Contoh kan, si mati, dia ada adik lelaki 2 orang. Ayah dah tak ada. Dia tak kahwin. Mak dah tak ada, semua tak ada. Jadi ada 2 orang ni adik-beradik saja yang lelaki. Jadi semua harta dia tu dapat pada adik-beradik lelaki 2 orang, bahagi sama rata. Tapi dia antara si ibu sebapa dengan sebapa ni, kalau ada kedua-duanya, yang dapat si ibu sebapa je. Yang sebapa tak dapat, dia terhalang. Dia akan terhalang. Itu dalam bab penghalangan nanti. Dia bukan dua-dua tu akan dapat sama rata. Sebab si ibu sebapa lebih kuat daripada sebapa. Ni ibu bapa ni kan. Yang ni darah bapa je. Yang ni lebih kuat. Maka dia akan menghalang sebapa. Jadi ketika mana sebapa, adik-beradik sebapa ni dapat pusaka, kalau si mati tidak ada adik-beradik lelaki seibu sebapa, barulah adik-beradik yang sebapa ni baru dapat. Itu nama penghalangan. Tapi kalau ada adik-beradik seibu sebapa dan juga adik-beradik seibu, dia berbeza pula. Yang seibu sebapa ni dia tak boleh menghalang adik-beradik seibu. Yang seibu ni kuat. Dia kuat. Walaupun dia seibu, tapi dia dapat. Yang seibu sebapa tak boleh halang dia. Tak boleh halang dia. Dia dapat juga. Tu kadang-kadang berlaku juga. Yang ni berlaku perintah mahkamah. Perintah mahkamah atau perintah pusaka daripada pejabat pusaka. Macam mana? Dia menghalang adik-beradik seibu. Sedangkan yang ada adalah adik-beradik seibu sebapa. Jadi dia menghalang adik-beradik seibu. Sedangkan hukum tak boleh halang. Adik-beradik seibu sebapa tak boleh menghalang adik-beradik seibu. Tak kira lah lelaki perempuan. Dia cuma boleh halang adik-beradik sebapa je. Tu kena ingat. Kena ingat. Dia akan dapat. Jadi kena hati-hatilah. Jadi kalau kes macam tu yang telah muktamadkan oleh mahkamah ataupun pejabat pusaka, maka dia kena revise balik lah, kena betulkan balik. Sebab dia melibatkan hukum. Hukum sebenarnya dia tak boleh halang. Dia tak boleh halang. Tidak boleh halang. Itu sebabnya dalam tajuk ahli waris ni, ahli waris yang paling orang kata kena jaga-jaga adalah ahli waris adik-beradik ni. Ahli waris adik-beradik kena jaga. Sebab dia banyak hukum. Dia berbeza sedikit hukum dia sesama mereka tu. Okey, jika dia tidak mempunyai anak, jika dia tidak, maknanya jika yang perempuan tu tidak mempunyai anak, maka adik-beradik lelaki akan dapat. Kalalah tadilah, mesti syarat dia tidak mempunyai anak dan tak mempunyai bapa. Cuma dia terangkan lagi, dia kuatkan lagi dengan ayat tidak mempunyai anak. Baik, tetapi jika saudara perempuan itu berjumlah 2 orang, tadi seorang dapat 1/2. Kalau 2 orang ke atas, 3 orang, 4 orang, 5 orang, mereka akan dapat maka bagi keduanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Kongsi sama rata, bukan 2/3 seorang. Kongsi sama rata. Kalau ada 5 orang adik-adik perempuan, kongsi 2/3. Tadi kalau adik-beradik perempuan ibu sebapa ataupun sebapa, seorang ataupun 2 orang tidak melibatkan adik-beradik lelaki. Hanya adik-beradik perempuan saja. Tadi pun adik-beradik lelaki saja, tak melibatkan adik perempuan. Kalau ada dua-dua macam mana? Ni jawapan dia. Dan jika mereka, yakni ahli waris itu terdiri daripada saudara lelaki dan saudara perempuan, si ibu sebapa dan sebapa. Maknanya kalau si ibu sebapa bersama si ibu sebapa lah, lelaki perempuan. Kalau sebapa bersama dengan sebapa. Dia tak boleh campur-campur. Maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Lizzakari mislu hazil unsayan. Yang ni yang peringkat yang ke 2 tadi kan. Yang kedua. Yang mana lelaki dapat lebih daripada perempuan. Lelaki mesti dapat 2 kali ganda daripada perempuan. Contoh, si mati ada 5 orang adik-beradik.
Ayah tak ada, anak tak ada, tak kahwin. Ataupun kalau kahwin tak ada anak. Maka dia ada 5 orang adik-beradik, 2 lelaki, 3 perempuan. Okey, 2 lelaki, 3 perempuan. Li zakari mislu hadzil unsayain, lelaki mesti dapat 2 kali ganda. 2, perempuan 1, 1, 1, 1. 2 campur 2, 4, 5, 6, 7. Maka lelaki dapat 2/7, 2/7, 1/7, 1/7, 1/7. Kalau campurkan 7/7. Dia macam tu. Dia akan berubah. Kalau ada seorang anak adik-beradik lelaki, 4 orang adik-beradik perempuan, 2 lelaki, perempuan 1, 1, 1, 1. 4, 5, 6, 4 dah 2, 3, 4, 5, 6. 6. 2/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Tadi yang pertama tadi 2/7 kan? Ini jadi 2/6. Kenapa? Sebab bilangan berbeza, ataupun waris tu lelaki perempuan berbeza. Bilangan sama 5, tapi yang tadi 2 orang lelaki, 3 perempuan. Yang ni seorang lelaki, 4 perempuan. Walaupun ayat Al-Quran tu lizzakari mislu hadzil unsayain, lelaki dapat 2, perempuan dapat 1, tapi dia punya pecahan tu akan banyak berdasarkan bilangan dan juga jenis lelaki ataupun perempuan. Dia hukum ni macam tu. Setiap lelaki tu akan mendapat lebih 2 kali ganda daripada perempuan. Dia bukan fix lelaki 2/3, perempuan 1/3, tak kira lah bilangan berapa banyak pun. Bukan. Dia kena tengok berapa bilangan lelaki, berapa bilangan perempuan, barulah kita kira. Itu bagi adik-beradik lelaki, perempuan seibu sebapa ataupun sebapa. Tapi kalau adik-beradik seibu, contohnya 2 adik-beradik seibu, lelaki 2 orang, perempuan 3 orang, pembahagian mereka 1/3, tapi bagi sama rata. Sama rata. Dia bukan lelaki dapat lebih. Dia bagi sama rata yang 1/3 tu. Yang ni tak. Yang ni lelaki akan dapat lebih daripada perempuan. Tapi tengok keadaan ni, kalau macam si mati tu dia hanya ada adik-beradik saja, seibu sebapa, lelaki perempuan. Jadi seluruh harta tu dapat pada adik-beradik. Dan kadar bahagian dia tu lelaki dapat 2 kali ganda daripada perempuan. Tu. Baik. Ya. Betul. Hikmah lelaki dapat lebih daripada perempuan. Bukan hikmah kenapa perempuan dapat lebih daripada lelaki. Hikmah pecahan. Baik. Jadi pembahagian lelaki dapat lebih daripada perempuan. Okey, kita boleh tengok antara ahli waris yang dapat lelaki dapat lebih daripada perempuan. Yang pertama suami dengan isteri. Suami dia akan dapat, kalau isteri meninggal tak ada anak, suami akan dapat 1/2. Nisfu. Kalau suami meninggal tak ada anak, isteri akan dapat 1/4. Separuh kan. Okey, kalau isteri meninggal ada anak, suami dapat 1/4. Suami meninggal ada anak, isteri dapat 1/8, separuh. Satu. Yang kedua, anak lelaki dan anak perempuan. Okey, lelaki akan dapat 2 kali ganda daripada perempuan, macam adik-beradik tadi, seibu sebapa atau sebapa. Cucu perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki pun sama juga. Pembahagian mereka, lelaki dapat 2 kali ganda daripada perempuan, dan juga adik-beradik seibu sebapa dan juga sebapa, lelaki 2 kali ganda daripada perempuan. Yang tu je. Yang lain tak ada. Yang lain kalau adik-beradik seibu, lelaki perempuan sama banyak, akan dapat sama banyak. Bapa dan ibu kan, anak meninggal, contoh seorang meninggal, dia ada anak, dia ada mak ayah. Mak ayah akan dapat 1/6, sama banyak. Okey. Jadi dalam apa hikmahnya lelaki dapat lebih daripada perempuan? Antara hikmahnya yang pertama, ulama kata lelaki berkewajipan untuk memberi nafkah. Memberi nafkah kepada siapa? Kepada ahli keluarga dia, kepada isteri dia, kepada anak-anak dia. Boleh jadi berkewajipan memberi nafkah kepada kedua ibu bapanya. Jangan kita nampak sampai anak-anak aja, tak. Kadang-kadang kita tengok juga, mungkin kita berkewajipan untuk beri nafkah kepada kedua ibu bapa kita. Tapi kena tengoklah, dia ada syarat-syarat dia. Dan kemungkinan kita juga berkewajipan memberi nafkah kepada anak saudara kita. Anak saudara kita mungkin boleh jadi. Itu yang pertama. Maka dalam pembagian pusaka, lelaki akan dapat lebih daripada perempuan. Yang kedua, hikmah dia, kalau contoh yang dapat pusaka tu dia belum berkahwin, dia nak berkahwin, maka kewajipan untuk membayar
mahar adalah pihak lelaki yang berkewajipan membayar mahar pada perempuan. Itu dalam faraid, kenapa lelaki mendapat lebih daripada perempuan. Tak ada. Okey, perempuan yang dapat sedikit ataupun banyak. Tak kira sikit ataupun dia dapat banyak. Okey, dia tidak ada tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada sesiapa pun, walaupun kepada anak sendiri, kan. Contoh suami meninggal, ada isteri, ada anak lelaki perempuan. Adakah isteri tu kena tanggung nafkah anak-anak tersebut? Anak tak. Dan siapa yang tanggung? Jatuh kepada ayah pada suami, datuk dia. Atuk pada tu. Kalau mampulah. Kalau tak mampu, moyang dia, kalau ada lagi lah, dan mampu. Kalau tak ada, jatuh pada adik-beradik si mati. Okey, adik-beradik si mati yang bertanggungjawab. Maknanya macam tadi saya katakan, kemungkinan kita ni bertanggungjawab memberi nafkah kepada anak saudara kita. Kemungkinan kena tengok. Dia ada syarat-syarat, kena tengok syarat-syarat dia. Pertama, nafkah kita dulu lepas, kemudian nafkah isteri kita lepas. Kalau nafkah anak-anak kita lepas, nafkah ibu bapa kita lepas, maka ada baki. Kemungkinan baki tu kita bertanggungjawab memberi nafkah kepada orang lain. Kena tu, bukan baki tu kita boleh beli apa-apa ke enjoy, tak. Kena tengok. Walaupun dalam pusaka kita tak dapat ataupun kita dapat sikit, kemungkinan dia bukan menafikan hak tanggungjawab gitu. Kata contohnya, kalau aku tak dapat faraid ni, maknanya aku tak bertanggungjawab lah bagi nafkah pada orang lain. Tak. Dia kena betulkan kenyataan hak faraid datang bersama tanggungjawab. Tak semestinya. Ini pun ada 5 juga. Ada kalanya dia dapat faraid, dia tidak mempunyai tanggungjawab. Macam perempuan, ada kalanya dia dapat faraid, dia ada tanggungjawab. Yang tu lelaki, ada kalanya dia tak dapat faraid dan dia tidak ada tanggungjawab. Dan ada kalanya dia tak ada faraid tapi dia ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab. Macam adik-beradik, kan. Contohnya dia tak ada hak sebab si mati ada anak lelaki, memang tak dapatlah faraid. Tapi adakah dia bertanggungjawab untuk memberi nafkah pada anak-anak si mati? Ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab dengan syarat-syarat tertentu lah. Itu kena mendalami lagi lah. Dan satu lagi apa dia? Ada tanggungjawab, tak ada nak ni. 4 je kot saya rasa. Satu terlebih. 4 je. 4. Okey. Jadi bukan apabila seorang tu dapat faraid, dia semestinya bertanggungjawab. Tak semestinya. Tak semestinya. Dan adakah seseorang tu tak dapat faraid, dia tak perlu bertanggungjawab? Tak semestinya. Okey, kena jaga-jaga. Jadi benda tu asing. Faraid, apa ni, tanggungjawab. Okey, tak boleh sama. Sama juga macam derhaka, kan. Dia derhaka. Adakah itu menghalang hak faraid? Tak. Hak faraid dia mesti dapat. Hak dia sebab dia ada ahli waris. Dia adalah anak. Tapi adakah derhaka tu? Derhaka tu dosa yang lain. Jangan kita menafikan hak faraid sebab dia derhaka. Itu pun tak boleh. Ada juga berlaku, kan. Kenapa tak nak bagi pada dia ni? Dia ni anak derhaka, tak dapat. Allah tak ada kata anak derhaka tak dapat. Allah kata anak derhaka ni berdosa. Berdosa. Okey. Milik dia seorang, walaupun dapat sedikit ataupun banyak, milik dia seorang, kan. Milik dia seorang. Contohnya yang perempuan dapat, lelaki tak dapat, kan. Contoh, kan, si mati ada anak perempuan seorang dan juga dia ada adik-beradik perempuan seibu sebapa seorang. Kemudian dia ada adik-beradik lelaki tapi sebapa. Adik-beradik lelaki sebapa. Kemudian dia ada anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Kemudian dia ada bapa saudara. Bapa saudara sebelah bapa itu ahli waris. Dia ada sepupu lelaki. Kan lelaki semua tu, kan. Tapi yang dapat 2 tu je, anak perempuan dan juga saudara perempuan seibu sebapa. Anak perempuan dapat separuh, 1/2. Baki dia pada saudara perempuan. Yang lain lelaki semua tu tak dapat. Kosong.
Harta banyak Ustaz, ada 40 juta. 20 juta pada anak perempuan, 20 juta pada adik-beradik perempuan si ibu bapa. Bapa saudara, anak saudara, sepupu, semua tak dapat. Ada Ustaz, dia tanggungjawab, dia ada tanggungjawab tak? Tak ada tanggungjawab. Suka hati dia lah. Nak pergi melancong ke, nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, nak beli Mustang ke, kan? Apa ni, Cayenne ke, alamak, kan? Cayenne ke, terpulang. Ferrari ke, terpulang 20 juta kan. Nak melancong seluruh dunia ke, pulang. Dia tak ada hak. Dia tak ada tanggungjawab. Dia tak ada tanggungjawab. Tu rezeki masing-masing lah yang Allah tetapkan. Kita tak tahu, mungkin dia amalan dia sebelum ni kan. Apa ni, solat duha kita malah tinggal kan. Allah tak balas lagi. Duk solat duha je. Tapi macam tu je. Tapi sampai satu masa, sedebu Allah nak bagi 20 juta kan. Tak ada masalah. Itu tak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Rezeki masing-masing. Okey, boleh jadi perempuan ni, siapa kata perempuan ni kata tak beruntung? Beruntunglah sebenarnya. Kan? Beruntung sebenarnya. Walaupun contohnya dapat sedikit pun dalam faraid, contoh isteri kan dapat 1/8. Tapi 1/8 tu milik dia sepenuhnya. Milik sepenuhnya. Dia tidak ada tanggungjawab untuk memberi nafkah pada orang lain, hatta kepada anak sendiri. Tapi kenapa sekarang ni berlaku? Sebab yang bertanggungjawab tidak melaksanakan tanggungjawab. Kan kita sebagai ibu takkanlah kita nak, memang kita tahu kan aku tak guna jawab, takkan nak biar anak tu kelaparan apa semua. Kita naluri ibu kan. Tapi sebenarnya ada orang lain yang bertanggungjawab. Ini kita yang lelaki ni kena jaga-jagalah kan. Kita tak tahu nanti di padang mahsyar nanti kan kita dah lepas kan. Nak lalu tiang sirat, tiba-tiba tengok kena tarik jatuh neraka. Cek, kenapa ni kan? Aku bagi nafkah kan. Isteri aku semua tengok. Kita terlepas pandang anak saudara. Ada orang yang sepatutnya kita beri nafkah ketika kita mampu, tapi kita tak berikan nafkah tersebut. Itu kena jaga-jaga. Kita kena cek. Kena cek. Okey, rasa setakat itulah pada petang ni. Okey, apa yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kekurangan itu pada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Kita tak habis lagi yubayyinullahu lakum tu tak habis. Sekejap kita habiskan sikit. Okey, sikit gitu supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, Allah menerangkan hukum ini. Okey, dalil kewajipan yang seterusnya. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak menjadi sesat. Kalau kita tak tahu ataupun kita langgar hukum Allah Taala, boleh membawa pada kesesatan lah. Nauzubillah, dengan syarat-syarat je lah. Kalau kita menafikan hukum Allah Taala tu akan menjadi sesat lah. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nak menunjukkan apa? Isyarat kita ni tak tahu, sepandai-pandai kita pun kita tak tahu segala benda-benda yang lain. Yang Maha mengetahui adalah Allah Taala, maka kita serahkanlah hukum-hukum tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah. Jadi kita habis kat situ. Insya-Allah nanti kuliah yang akan datang kita tengok sebab penurunan ayat ke-176 ni. Jadi kita akhirnya baca tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannatal firdaus ala bi warisamul abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab bersama kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami, jiran-jiran kami, sahabat kami, guru-guru kami dan murid-murid kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.